Hey guys, what happening right now? Okay, BNM, Bank Negara Malaysia dah naikkan OPR, kadar dasar semalaman. OPR itu sendiri kepada 2.0%. Apa yang jadi ni? Apa yang berkait dengan kita? What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. So, cerita pasal OPR ni. Mungkin ada di antara korang, tak apalah, tak ada kaitan dengan aku. Tetapi kalau korang nak tahu, okay, sebenarnya, sekiranya korang ada ambil loan pinjaman apa-apa yang ada, contoh peribadi ke, perumahan ke, kereta, motor dan sebagainya, okey, bila dah kadar ini naik, maka mereka ini pun kadar faedah pun akan naik. Maksudnya korang bayar contoh macam rumah, contoh macam 700. So akan naiklah berapa persen kat situ yang dikatakan oleh pihak bank tertentu. So inilah reasonnya korang perlu dengar video ini. Kenapa BNM, Bank Negara Malaysia, naikkan kadar OPR ni. Okay, tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini. Okay, so kita berbalik kepada topik utama. Kenapa dia naik? Okay, kalau kita tengok pada nilai wang ringgit Malaysia yang makin lama makin jatuh. Kenapa? Kalau kita tengok krisis ekonomi yang berlaku waktu pandemik, disebabkan pandemik. Bukan negara kita sahaja, tetapi negara lain pun dah turut serta dalam melakukan perkara yang sama. Dalam episod sebelum ni pun cerita pasal hyperinflasi ataupun inflasi, aku ada beritahukan siapa yang kontrol, siapa yang boleh kawal perkara ini daripada berlaku. BNM itu sendiri. So sebab itulah BNM ambil langkah yang wajar sebenarnya. Kenapa? Aku kata wajar. Bukankah menyusahkan rakyat dah naikkan ansuran ataupun kadar faedah tu? Tidak. Sebenarnya dia ambil tindakan yang wajar bagi kita terjerumus kepada lembah, okay, hyperinflasi ataupun inflasi itu sendiri. Sebab itu aku bagi tahu semalam, kita tunggu apa langkah yang dia lakukan. So inilah langkah yang dia lakukan, lebih-lebih lagi nak kukuhkan nilai wang ringgit Malaysia. Dan yang kedua juga, aku bagi tahu korang kan, kalau kita tengok US dan juga Singapura masing-masing pun telah naikkan kadar imbuhan, interest rate, okay? Dan perketatkan juga syarat pinjaman mereka sebelum kita buat benda yang sama sebenarnya. Okay, sebab itulah aku bagi tahu korang kan, okay, bila kita naik kadar interest, okay, bila pelabur asing dia akan tengok tau. Okey, pelabur asing dia tengok kadar interest bank berapa. Kalau sebelum ini diumumkan waktu pandemik, kadar interest bank-bank kat Malaysia, korang rasa berapa? Memang rendah. Ramai orang buat pinjaman loan. Tapi tak percaya, korang tengoklah, Google lah. Okey, tapi sekarang, okey, bila dah diumumkan oleh pihak Bank Negara Malaysia, maka benda sini dia akan jadi tinggi dan syarat pun diperketatkan dan pelabur pun tengok, oh, interest rate mahal. Maksudnya dia tengok, okeylah, bolehlah melabur kat negara ni. Sebab apa? Dia rasa, okeylah, ekonomi kita ni dengan rakyat pun terpaksa harungi dalam keadaan ni, okey, dia akan melabur. So, bila dah pelabur pun datang, maka banyak lagi peluang-peluang, okey, yang mana rakyat pun boleh grab dekat situ. So, sekiranya pelabur tak adalah orang kata untuk menjana kewangan, orang kata ekonomi mereka dari segi orang kata pekerjaan dan sebagainya. So, inilah langkah-langkah yang awal yang mana BNM sendiri lakukan. Okey, dan korang bayangkan kenapa sebelum ni aku ada maklumkan tentang hyperinflasi. Sekiranya kalau macam kadar faedah, okey, yang dikenakan oleh pihak bank terlampau rendah, bila dah ramai orang ada cash kat tangan, lambakan, okey, cash kat tangan ni bila dah ada, apa yang dilakukan oleh orang kata bank pusat, cetak wang terlampau banyak, maka benda ini akan jatuh. Sebab itulah BNM ambil langkah lain pula. Okey, langkah yang naik ni. Okey, supaya tak adalah nanti orang permintaan terlampau banyak sangat. Maksudnya semua orang mampu beli rumah. Semua orang mampu beli kereta. Terlampau banyak, bila dah terlampau banyak, impact kepada bekalan itu sendiri. Nanti akan berlakulah balik kepada hyperinflasi ataupun inflasi. Sebab kita tak nak, okey, sebab semalam pun aku ada maklumkan, okey, pakar ekonomi pun ada bagi tahu tak mustahil perkara ini akan berlaku. Sebab sekarang ni pun kadar inflasi 10% dan kemungkinan sekiranya
menjadi dalam 50%, itu 50% ke atas itu dah level memang hyperinflasi lah. Okey, tapi sekarang ni walaupun dia inflasi, okey, sebab dulu waktu tahun 1970-an hanya 8.5 macam tu, okey, peratus. Sekarang ni 10, dan mungkin sekiranya teruk, kau bayangkanlah apa akan berlaku kepada kita. Nilai duit jatuh, maksudnya kita nak beli barangan pun akan jadi mahal. Okey, dan limit akan dikeluarkan. So mahal lah. Macam aku beritahu semalam lah. Lollipop pun berapa harga? Okey, satu sepatutnya RM1. Mungkin akan jadi satu hari nanti sekiranya hyperinflasi ni mungkin akan jadi RM200. Okey, mana kita tak tahu? Betul tak? Okey, so sebab itu aku bagi tahu korang dan aku nasihatkan. Okey, sekiranya korang ada mak ayah ataupun korang ada kawan-kawan saudara mara adik-beradik sekalipun kat luar sana. Okey, please remind kepada diorang, check balik dengan diorang punya bank-bank masing-masing. Diorang ada kereta ke, diorang ada rumah ke, diorang apa ke. Okey, bayaran bulanan tu please, okey, tahu berapakah kata yang dikenakan. Okey, yang sepatutnya untuk next month nanti ataupun yang next month ni. Okey, supaya kita tak adalah nanti kan kena secret lah, tak bayar lah dan sebagainya. Okey, tak pasal-pasal sitos korang pun jadi rosak. Okey, so sebab itulah kita tak nak perkara ini berlaku, lebih-lebih hyperinflasi tu. Dan bagi aku, apa yang dilakukan oleh pihak BNM, Bank Negara Malaysia ni adalah tindakan yang wajar. So korang perlu kata luaskan korang punya pemikiran apa yang dilakukan oleh pihak ni supaya nak membantu kita, supaya kita tak adalah nanti satu hari kita dah ada banyak duit pun kita tak mampu nak beli nasi goreng dekat tepi jalan. Sebab apa? Nasi goreng kat tepi jalan pun harga maybe dalam RM20. Korang bayangkan, tepi jalan pun harga RM20 disebabkan hyperinflasi ataupun inflasi itu sendiri. So sebab itulah orang kata pihak BNM ni nak balancekan balik keadaan. Aku ada beritahu semalam kan, mana-mana negara pun dia mengharapkan orang yang boleh menjaga dan kontrol, okey, tengah isu inflasi ataupun hyperinflasi ni boleh menstabilkan balik keadaan dan rendahkan balik kadar inflasi tersebut. Okey, itu saja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni. Aku Faizwan. Assalamualaikum.